Tak bunyi. Okey. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa fi ayatin ukhra qala Allah ta'ala, huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Sadaqallahul azim. Pertamanya, marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh keberkatan ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bertemu, dan tujuan kita adalah untuk kita melakukan persediaan agar kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti penuh dengan bekalan yang boleh kita persembahkan supaya Allah menempatkan kita bersama dengan para salihin. Cuma kalau kita nak jadi orang-orang yang benar-benar duduk bersama dengan baginda, sebabkan kita selalu berdoakan, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka itu orang-orang yang diberi nikmat dari kalangan nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ada 4 kelompok para anbiya yang tu kita tak boleh jadi, tapi kita boleh jadi kelompok siddiqin, orang yang benar-benar membenarkan Islam, yakin sungguh, seumpama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab dan para sahabat Nabi yang hampir dengan baginda. Ataupun kita jadi syuhada yang memang mati syahid berjuang mengangkat panji Islam hingga bertemu dengan Allah Ta'ala. Kalau tak boleh jadi 3 kelompok tu, sekurang-kurangnya kita menjadi salihin. Yang salihin ini adalah yang ikut jalan Nabi SAW. Inilah tujuan kita meningkatkan kefahaman kita, kekuatan kita demi ke situ, demi semoga kita dapat dibangkitkan bersama dengan para nabi, dibangkitkan bersama dengan para sahabat, dan kita boleh duduk dengan golongan tabi'ut tabi'in hinggalah golongan tabi'in. Semua itu yang kita standby pada hari ini. Tapi dia tak akan jadi kalau jalan yang kita rintis itu bukan jalan seumpama yang dibuat oleh mereka yang terdahulu. Sebab jalan Nabi ni satu, wa anna hadza sirati mustaqimah. Jalan aku ini adalah jalan yang lurus, fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Ikutlah jalan ni, jangan ikut jalan-jalan lain. Yang jalan itu semua jalan yang bukan jalan Islam. Betul kalau kita kata seumpama, jalan ni seumpama Nabi, seumpama tak sama. Dia mesti apa yang dibuat oleh Nabi. Sebab tu Nabi bagi panduan, jalan itu sahaja, hanya ada satu jalan. Fattabi'ha, ikut jalan itu, wala tattabi',
Jangan ikut jalan-jalan ahwa alladina la ya'lamun, yang menurut hawa nafsu mereka, yang mereka pun tak tahu. Mereka hanya pandai-pandai reka cipta. Sebab tu muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau kita nak bahas jalan Nabi ni, kita akan nampak sebenarnya Nabi nak apa. Tapi kalau kita tak bahas jalan baginda ini, kita rasa kita pun tak tahu benarkah kita sebenarnya sedang ikut Islam ataupun tidak. Kenapa saya nyatakan begitu kini? Hari ini sebab terlampau payah nak bayangkan Islam tu apa. Islam ini macam kata Imam Hasan Al-Banna, ada orang nampak Islam ini seumpama si buta yang memegang gajah. Orang buta dia pegang gajah. Bila dia pegang gajah, dia pegang tang ekor, dia kata gajah tu macam tali. Bila dia pegang tang telinga, dia kata gajah tu macam kipas. Bila dia pegang kaki, dia kata gajah tu macam batang pinang. Bila dia pegang perut, dia kata gajah tu lebar. Maknanya semua itu ada pada gajah, tetapi dia tidak mendapat gambaran sebenar tentang gajah. Itulah hari ini yang bila bercakap tentang Islam, Islam hari ini jadi seumpama seekor gajah yang disentuh oleh sang buta di poin-poin tertentu. Kalau orang tu pegang gajah tadi tang kaki, ataupun dia pegang Islam dalam satu benda, dia akan nampak Islam ni tasawuf. Dia pegang Islam pada satu benda, dia nampak Islam ni hadis ya. Dia pegang pada satu benda, dia nampak Islam ni adalah berdebat, kena debat. Dia pegang pada satu benda, dia nampak Islam ni mesti kena apa dipanggil, kena berhujah dengan golongan Kristian. Dia akan jadi macam tu. Sebab tu hari ni kita nak betulkan balik Islam tu sebenarnya apa. Macam mana kita nak ikut Islam. Sebab tajuk kita pada malam ni adalah soal, apa tajuk kita malam ni tu? Macam mana? Selagi masih bernyawa. So ada cerita je tak jumpa tadi. Selagi masih bernyawa. Dia ingat tajuk tu tapi tak ingat spesifik tu. Selagi masih bernyawa. Sebab selagi kita ada nyawa, jalan kita mesti jalan Rasulullah SAW. Sebab tu kita lihat kesesatan dengan hidayah dia tak jauh, sikit ya. Di Selayang ada kelompok Ahmadiyah. Kelompok Ahmadiyah mudah faham Qadiani lah, yang ikut Syekh Ahmad Qadian. Lalu mereka nak kaburi mata orang ramai kalau sebut Qadiani, orang tahu sesat. Sebab salah satu kebejatan akidah Qadiani ini, dia percaya lepas Nabi Muhammad dia tu Nabi. Ahmad bin Qadian tu percaya. Dia duduk di satu wilayah di India bernama Qadian. Dia mengaku lepas Nabi Muhammad tu Nabi dia. Jadi orang-orang yang berakidah dengan akidah Ahmadiyah ni, yang duduk di Selayang tu, mereka kata beza kami dengan orang Islam lain. Orang Islam lain percaya Nabi Muhammad Nabi terakhir, tapi kami tak. Kami percaya lepas Nabi Muhammad ada Nabi lain. Nak tanya sembahyang dia sama dengan kita tak? Sama. Puasa dia sama dengan kita tak? Sama. Haji dia sama dengan kita tak? Sama. Tak ada beza. Cuma yang membezakan adalah dia percaya bahawa lepas Nabi Muhammad ada Nabi. Sikit saja kesilapan itu menjadikan dia jauh daripada jalan kebenaran. Begitu juga apa yang terjadi kepada golongan Syiah. Syiah yang sesat mempercayai Allah sebenarnya nak turun wahyu. Betul dah, Allah bagi kod Jibril. Betul dah, cuma Jibril tu silap pergi bagi ke Muhammad. Sebenarnya patut dapatkan Ali. Dia jadi macam tu. Dia percaya, kalau yang tak percaya gitu pun dia percaya ya Nabi Muhammad tu Nabi. Yang ada setengah kata Nabi Muhammad tu benar Nabi, tapi yang lain itu maksum juga macam Nabi, sebiji macam Nabi. Ali sebiji macam Nabi. Imam 12 itu sebiji macam Nabi. Mereka ni maksum, tidak ada dosa. Mereka ni masih menerima wahyu. Nampak tak tuan-tuan? Malam ni kita bukan nak cakap akidah, tapi kita nak cakap bahawa itulah kesesatan. Dia tak lari jauh daripada hidayah. Sebab tu kita kata hari ni, bila sebut jalan Islam, kita kena balik semula ke jalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nak, bila kita balik nanti, kita benar-benar duduk di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari ni perjuangan saya adalah, mari kita betulkan balik apa yang
apa yang patut kita buat untuk ikut jalan Rasulullah. Sebab hari ni kita lihat ramai orang bercakap tentang Nabi. Duk takut orang ni, banyak orang kata dia cintakan Nabi, tapi movement dia langsung tak ada macam Nabi. Dia asyik memuji Nabi. Saya takut juga hari ni timbul banyak sangat orang mengajar kita supaya berselawat ke atas Nabi, tetapi terlupa untuk melaksanakan syariat yang diutuskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi banyak yang harus kita buat. Sebab tu kalau kita tengok para sahabat Nabi, kita akan dapati itulah Islam. Abdurrahman bin Auf, seorang peniaga. Osman bin Affan, sibuk dengan perniagaan. Talha bin Ubaidillah, peniaga yang sangat hebat. Zubair bin Awam, orang kaya. Nampak tak tuan-tuan? Masa yang sama ada orang miskin. Masa yang sama ada ahli sufah yang duduk di masjid. Masa yang sama ada orang-orang yang memang bodoh di zaman Nabi. Badui yang kencing di dalam masjid yang tuan-tuan pernah dengar cerita. Ada yang tukang lawak sungguh, dia melawak sungguh dengan Nabi. Lawaknya sampai kita tengok, kita tak sampai hati nak buat macam tu, tapi dia sampai hati buat ke Nabi. Satu hari di kota Madinah ada satu orang datang meniaga madu. Bila dia meniaga madu, dia tengok madu kawan tu tak apa laku. Dia pun jumpa dengan kawan tu, dia kata, jom, ada orang nak beli madu kamu. Dia pun bawa laki-laki tadi pergi ke rumah Nabi. Bila sampai ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun dia ketuk rumah Nabi, Nabi pun keluar. Bila Nabi keluar, dia pun kata, wahai Rasulullah, aku nak hadiah madu pada kamu. Aku nak hadiah madu pada kamu. Dia pun ambil madu tu bagi ke Nabi. Dia bagi ke Nabi, Nabi kata alhamdulillah. Nabi pun masuk ke rumah. Dia pun terus pergi bisik dekat tukang madu tadi. Dia kata, bayaran lagi hang minta kat tuan rumah ni. Kan? Aku tak ada duit nak bayar, hang minta kat tuan rumah ni. Dia pun lepas tu pergi ketuk rumah Nabi. Sebab tunggu lama Nabi tak keluar, ketuk-ketuk Nabi keluar. Ya, kenapa kamu wahai saudagar? Tak, madu tak bayar lagi. Kawan tu kata, cik nak bayar. Nabi SAW tengok perbuatan tu, gelak Nabi, kerana dia sudah kena main dengan seorang sahabat yang memang dia suka perkenal Nabi SAW. Maknanya duduk sekitar Nabi tu pelbagai. Nak cerita bahawa bila kita faham konsep ini, kita fahamlah bahawa Islam tu dia tak boleh satu pattern saja. Tak boleh orang soleh-soleh saja, tak boleh orang yang pakai serban saja, tak boleh orang-orang miskin saja. Mesti dia ada 4 kelompok yang besar kan. Mesti ada orang miskin, mesti ada orang kaya, mesti ada para ulama, dan mesti ada orang yang berjihad di jalan Allah. Dia tak boleh, dia mesti gabung semua jalan tu, barulah kita boleh mencapai di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya mulakan dengan benda ni? Sebab kita nak menuju supaya kita balik bertemu dengan Allah nanti, kita akan dapat nikmat yang benar. Kita balik tu kita kena hisap, kita yakin kita sedang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni tak tahulah kenapa dunia hari ini umat Islam tidak semacam umat terdahulu. Orang tak boleh nafikan umat terdahulu adalah umat yang hebat. Tuan-tuan, ada kerajaan Islam yang hebat dulu, namanya Kerajaan Osmaniyah. Bukan kita yang iktiraf. Orang barat bila buat research pasal Osmaniyah, zaman Osmaniyah hebat dulu, dia lebih hebat daripada negara-negara Eropah yang lain, hinggakan Osmaniyah dijadikan contoh dan orang tunduk kepadanya. Tuan-tuan sedarkah bahawa Bulgaria dulu pernah duduk di bawah kerajaan Osmaniyah? Beberapa wilayah Eropah dulu duduk di bawah kerajaan Osmaniyah. Osmaniyah cabarannya pada masa itu adalah kerajaan Rusia. Rusia adalah lawan Osmaniyah. Tuan-tuan, dalam perang dunia pertama, Osmaniyah pernah menyertai Jerman. Dalam perang dunia pertama, Osmaniyah terbabit, tapi tak ada siapa cerita Osmaniyah terbabit dalam perang dunia pertama. Tandanya Osmaniyah, sebuah kerajaan Islam bersama dengan Jerman, lawan dengan tentera-tentera lain, tentera-tentera berikat lain, yang pada masa itu Jerman sangat menghargai Osmaniyah. Sebab tu hari ni, sampai hari ni, Jerman sangat menghargai Turki. Sampai hari ni tuan-tuan, Jerman tak pernah berpisah pada Turki, kerana ketika Jerman sedang diasap oleh negara-negara lain,
Osmaniyah bantu dia. Cuma kesilapan Osmaniyah ketika itu adalah dia menyertai Jerman, yang sudah tentu Jerman kalah, dia pun kalah, tuan-tuan. Bila dia kalah, hutang dia banyak. Nak bagi tahu, sampai setara tu darjat Islam dahulu, tuan-tuan. Sampai setara tu dulu Islam terlampau kuat dan hebat. Sebab itulah kita hari ni duk tengok bahawa umat dahulu buat satu par yang tinggi untuk tunjuk Islam tu hebat. Hari ni kita betul-betul pengguna, tuan-tuan. Sebab tu saya kata hari ni cerita kita bukan nak tunjuk kita lemah. Cerita nak tunjuk bahawa kita kena tahu bahawa hidup hari ni bukan menunggu mati. Saya dah tengok banyak cerita orang tunggu mati. Saya faham orang menceritakan Dajjal hari ni, orang cerita pasal peristiwa akhir zaman, orang cerita pasal konspirasi. Tuan-tuan pernah dengar pasal konspirasi ni? Ustaz Auni tak pernah dengar, tuan-tuan? Tak pernah dengar? Oh, yang cerita pasal konspirasi, cerita pasal Ultraman, cerita pasal apa nama kapal Titanic, kan? Ini konspirasi. Ada orang cerita sibuk cerita pasal Dajjal. Ada orang cerita pasal, ingat dulu tuan-tuan, Dukhan. Tuan-tuan pernah dengar tak? Dukhan yang katanya dah keluar, kiamat akan jadi sekian-sekian, tuan-tuan. Hari ni pula timbul lagi cerita pasal baby Dajjal dah keluar, tuan-tuan. Kan? Saya tengok dalam YouTube orang ni, kalau tajuk Dajjal, tajuk apa lagi? Tajuk berkenaan dengan teori konspirasi, tajuk berkenaan dengan peristiwa akhir zaman, orang memang suka sangat tengok. Sebab cerita itu cerita yang belum berlaku, orang pun duk tunggu-tunggu terjadi. Akhir sekali bila saya jumpa ramai orang, semua dah ambil sikap, tak lama dah ustaz, kita nak mati dah. Tak lama dah ustaz, kita ni bakal menghadapi alam barzah. Tak lama dah ustaz, dunia ni bukan lepulun pun tak guna. Akhir sekali kita kata, biar pilah Cina kuasai dunia, kan? Biar pilah mereka nak ambil, pasal kiamat tak lama lagi. Bercanggah terus dengan hadis Nabi SAW. Nabi pernah cerita pasal kiamat, betul. Nabi pernah cerita pasal Dajjal, betul. Tapi Nabi tak pernah fokus benda-benda demikian. Sebab tu hadis itu terlampau umum. Mana ada spesifik dia? Yang spesifik ni orang-orang yang buat kajian. Nabi ni kalau orang datang tanya soalan-soalan tu, soalan-soalan yang macam teori konspirasi, Nabi akan alih terus. Nabi orang datang tanya padanya pasal bulan. Bulan kan ada bulan purnama, Badrul Munir. Ada bulan sabit, kan? Ada bulan yang separuh, tuan-tuan. Kan bulan tu ada separuh, ada sabit, ada bulan penuh. Sahabat mari datang tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa bulan tu dia macam tu? Ada bulan penuh, Badrul Munir, ada bulan Ahillah, ada bulan Hilal, bulan separuh, bulan yang sabit. Kenapa ada bulan separuh? Kokok Nabi jawab dengan cara konspirasi. Kokok Nabi jawab, oh bulan separuh ni pasal ini tanduk syaitan. Contoh Nabi nak jawab gitu. Kalau bulan sabit ni, tak, Nabi tak jawab. Nabi kata, yas'alunaka 'anil ahillah. Orang datang tanya Nabi pasal bulan Ahillah. Allah suruh jawab, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bagi tahu orang ramai, bulan-bulan ni semua adalah tanda waktu. Waktu masuknya bulan, waktu pertengahan bulan, waktu awal bulan dan waktu hujung bulan. Mawaqitu lin-nas, untuk jadi tanda waktu bagi manusia. Ini senang, tengok separuh bulan maknanya nisfu syahr. Tengok bulan tu penuh, apa tuan-tuan? Jadi maknanya dia ada tafsiran maksud waktu, bukan konspirasi, bukan ada teori-teori yang lain. Yang ni hari ni kita nak kena berbetulkan balik. Sebab apa? Saya tengok hari ni ketakutan saya adalah bila umat Islam sibuk dengan benda-benda yang tak patut sibuk, akhir sekali menyebabkan kita makin lemah. Tuan-tuan, tanah kita makin diambil. Tapi soal tanah kita diambil, orang anggap itu bukan cerita agama. Betul tak tuan-tuan? Kita tengok orang Islam makin lama makin kena tipu. Baru ni saya sembang dengan satu orang. Ni sebab hasil saya duduk cakap dengan ramai orang, menyebabkan saya terpaksa cerita benda ni. Ada satu pengusaha kapal, dia ni orang Islam kita, kaya tuan-tuan. Dia buat kapal sejak daripada dulu. Saya pergi rumah dia baru ni.
Dia pun cerita, Ustaz, kapal-kapal kontena ni, terutama yang bawa daging, dia kata, Ustaz, mustahil daging tu tak bercampur dengan daging babi. Dia kata mustahil, Ustaz. Mustahil. Mesti akan bercampur babi campur dengan ayam. Babi campur ayam jadi apa, tuan-tuan? Bayam. Mesti ada babi, mesti ada ayam, mesti ada daging. Dia akan campur macam tu. Saya tanya, tak boleh asing? Tak boleh asing, Ustaz. Satu, nak asing apa? Yang pengusaha tu semua tak Islam. Mereka yang tempah benda tu. Mereka pandang dari segi ekonomi, kita pandang dari segi akidah. Kalau kita buat, ya, kita boleh asingkan. Lepas tu yang duduk sebelah tu seorang doktor pakar, dia pun tanya pada yang pengusaha tu, Cik Hamzah, takkan tak boleh asing? Susah tuan nak asing. Doktor, payah nak asing. Benda ni agak sukar dan mustahil untuk diasingkan. Dengan urusan tu, kita tak boleh settle. Dalam keadaan kita tak boleh settle, umat Islam sibuk beribadah, puasa sunat sahaja, sibuk sembahyang, tapi benda itu adalah juga kefarduan yang Allah suruh kita berjihad. Tapi kita masih sibuk dengan soal-soal yang berkaitan peribadi. Ingatlah, Islam bukan agama peribadi, Islam agama jama'i. Saya selalu sebutkan di mana-mana. Sebab tu kita solat berjemaah. Mazhab Hanafi, solat jemaah tu fardu ain. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang Bangladesh, mereka mana solat sendiri-sendiri, mereka akan solat berjemaah. Sebab tu di mana ada Bangladesh, di situ ada surau. Betul tak, tuan-tuan? Tang mana ada Bangladesh, tang tu ada surau. Sebab mereka akan buat surau. Sebab bagi mereka yang bermazhab Hanafi, tak boleh solat seorang-seorang. Solat 5 waktu wajib berjemaah. Kita saja mazhab Syafi'i, dia kata fardu kifayah. Maksud dia kalau sebahagian orang lain buat, kita tak payah. Betul tak, tuan-tuan? Itu fardu kifayah. Orang lain buat, kita tak payah. Tapi kalau orang lain tak buat, kita payah. Itu dia maksud dia, fardu kifayah. Jadi cerita nak bagi kita faham di situ, urusan Islam ni adalah urusan jemaah. Urusan makan adalah urusan jemaah. Urusan minum adalah urusan jemaah, tuan-tuan. Urusan tentang barang-barang kita urusan jemaah. Hari ni orang lelaki-lelaki tak boleh pakai sutra. Betul tak, tuan-tuan? Sutra haram untuk lelaki-lelaki. Tapi berapa ramai orang tak tahu bajunya dibuat daripada kain sutra. Tai yang dia pakai daripada kain sutra. Berapa ramai orang yang tak faham konsep ni, tuan-tuan. Ada baru ni orang duk sibuk pasal buat tandas menghadap kiblat. Buat tandas menghadap kiblat. Tak boleh menghadap kiblat. Kita boleh sebut dalam kuliah tak boleh menghadap kiblat. Tapi bila kita nak buat tak boleh. Kerana projek itu bukan dibuat oleh kita, orang lain yang buat. Yang ni cerita dia. Kalau agama tu hanya puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah khusus sahaja, maka tak lengkaplah Islam. Sebab Nabi, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Lepas tu saya gambarkan surau dan masjid adalah tempat orang datang dengar ilmu, buat balik ilmu ni untuk hidup. Bukan dengar ilmu, buat balik duk fikir bila Dajjal nak mari, bila Dajjal nak mari. Bukan balik fikir, kalau kau mati ni macam mana, sempat tak lagi ni nak nikah seorang ni, tak dan dah. Takkan di situ tajuk perbincangan kita sebagai orang Islam. Sebab tu bila kita faham hadis Nabi, kita akan faham. Nabi tutup cerita semua tadi tu dengan satu hadis. Cerita Dajjal, cerita mati, cerita kiamat, cerita matahari terbit daripada sebelah barat, cerita bumi akan hancur, cerita zalzalah, cerita bumi ni akan bergoncang. Nabi tutup dengan satu hadis. Hadis tu jadi pegangan kita. Apa dia? Wa in qamatis sa'ah. Bila kiamat dah jadi, Nabi kata, wa in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah falyaghrisha. Kalaulah kamu sudah berlaku kiamat dan kiamat sudah jadi, di tangan kamu ada biji benih. Ni kiamat dah jadi, bumi sedang hancur, di tangan kamu ada biji benih. Kena buat apa? Buat apa? Nak tanam. Hidup ke biji benih tu? Apa simbolik Nabi?
Kiamat dah jadi, di tangan kita ada fasilah. Ulama hurai fasilah ni, dia bukan biji-biji, dia macam batang tebu, yang macam batang ubi kayu. Benda-benda yang berbentuk, kalau tanam secara cacak dia boleh naik, itu dia panggil fasilah. Dia batang yang kita pegang, kita cacak dia, dia boleh tumbuh bila kita cacak dia. Antaranya adalah tebu, antaranya adalah ubi kayu. Saya sebut tadi tu kan. Kiamat dah jadi, di tangan kita ada fasilah. Apa kena buat? Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayang, tengah kiamat jadi ada benda tu, kita buat apa? Kita buat apa? Habis, nak buat apa ke? Tak ada apa. Tanam pun tak guna, share aku. Dah. Tapi arahan Nabi tak. Nabi kata, bila kiamat dah jadi, di tangan kamu ada fasilah, ada benih, maka kamu kena cacak di atas. Falyagrisha, semoga kamu tidak putus harapan untuk terus mengaut pahala, sebab menanam itu boleh pahala. Tiba-tiba ucapan tu CNN faham. Saya buka CNN, dia punya pengasas dia adalah nama Ted Turner. Ustaz ni suka banding dengan Barat. Tak, saya senang ya. Kalau Barat lebih baik pada kita, malang kita tuan-tuan. Kalau kita tak compare, kita akan rasa kita hebat. Tapi bila kita compare, kita rasa malu tuan-tuan. So sebab malu itulah saya ajak tuan-tuan, jom kita bangun. Sebab ucapan Ted Turner sama dengan hadis tu. Ted Turner dia buka satu channel namanya CNN. Tuan-tuan tahu CNN? Oh, sini ada TV kan? Ada kan? CNN tuan-tuan. Jadi orang tanya dia masa dia buka CNN, CNN ni akan bertahan sampai bila? CNN ni akan bertahan sampai bila? Biasa orang jawab, kita akan bertahan syarikat ni selagi kita mampu untuk entertain orang, kita akan bertahan. Tapi Ted Turner jawab, pengasas dia jawab, Ted Turner kata apa? CNN akan berdiri, akan terus maju, akan terus buat kerja lagi kiamat tak jadi. Tuan-tuan, lagi kiamat belum tiba, di situ CNN akan ada. Kalau dah kiamat jadi, kiamat pun muka bumi ni musnah, CNN pun akan tamat siaran. Macam mana tu orang tanya dia? Gini, kami akan siarkan di kaca TV anda tarikh terakhir kiamat. Masa tengah kiamat berhara tu, kami akan shoot kiamat. Sekarang ni di Amerika sudah musnah, Kanada sudah pun binasa. Wartawan tu masih lagi tumbuh ramah. Macam mana tuan sedang tengok orang sedang berlari? Kata dia, bila kiamat kena kami dan musnahkan kami, CNN pun tamat siaran. Nampak tuan-tuan? Kenapa sang Barat tadi boleh amal dengan hadis Nabi? Kenapa sang Barat tadi faham bahawa lagi hidup, lagi ngelaban? Betul tak tuan-tuan? Tak boleh bertolak ansur, tak boleh berpaling. Tiba-tiba kita jumpa di kalangan kita, sedih di situ. Sebab mindset dah bertukar. Pakcik, jom kita buat satu. Oh, tak mau dah Ustaz. Dunia kalau Ustaz ajak, minta maaf, saya nak akhirat dia. Oh, letih tuan. Pakcik tak mau buat apa dah? Oh, dah Ustaz, saya dah 65 Ustaz. Oh, kalau buat satu ni sia-sia Ustaz. Tak apa lagi. Saya jumpa lah akak-akak, sebab saya ramai anak murid perempuan. Sebab orang lelaki dia tak mengaji siang-siang. Kelas-kelas ni banyak orang perempuan, semuanya makcik-makcik pencen. Kerja jarang ada pencen. Bila tanya, baru jumpa kak pada mana? Saya baru pencen lembaga hasil Ustaz. Oh, itu memang ngaji. Saya pun tanya, seronok kan ada pencen? Alhamdulillah lah dapat pencen ni Ustaz. Dulu tak dan sibuk dengan dunia memanjang, sampai tak ada apa lah ni pencen. Alhamdulillah, bolehlah main mengaji, bolehlah ibadah sikit, boleh baca Quran. Hak dia buat kerja tadi tu tak kiamat, tak akhirat ke? Hak dia buat kerja tadi tu, yang dia serve people, yang dia buat sistem menyebabkan orang boleh bayar cukai dengan baik, yang menyebabkan sistem tu jadi elok, tu tak akhirat ke? Ramai orang tak nampak itu akhirat. Lepas tu baru saya buat satu video tajuk, main bola pun boleh jadi akhirat kalau seandainya kita convert dia jadi akhirat. TMJ
buat bola sepak Malaysia sampai jadi hebat. Namanya apa tuan-tuan? Oh, tuan-tuan tak minat bola? Oh, JDT tuan. Oh. Sampai jadi JDT. JDT disegani di peringkat Asia. Walaupun dia belum sempurna tutup aurat, walaupun dia masih ada masalah akhlak, walaupun dia belum sempurna Islamnya, dia tak sempurna Islam bukan salah dia, salah para ustaz, salah mereka yang beragama, tak berani involve dalam bab tu, tak berani hampir dalam bab tu, tak berani bagi pandangan kepada TMJ. Patutnya ada ustaz bagi pandangan. Yang Tungku buat ni, yang TMJ buat ni adalah agama. Kalau ada orang endorse dekat dia begitu, bawa cerita dekat dia begitu, agak-agak dia berubah tak dengan agama? Berubah. Saya pernah forum dengan Nelofa, walaupun Nelofa sudah saya pernah forum dengan Nelofa. Saya ni bukanlah ustaz terkenal sangat, tapi dah ada ruang tu kita jumpa lah. Dalam forum tu dia sebenarnya dia paling takut berforum, sebab masa tu dia masih jadi pengacara melodi. Melodi betul apa? Nampak tengok tu kan? Nampak ingat orang surau tak up to date. Jadi bila dia jadi pengacara di situ, saya kebetulan forum dengan dia. Imam Muda Ashraf, saya, dia cukup takut forum sebab dia tahu nanti ustaz akan sentuh kerja dia. Saya pun kata, Nelofa, terus jangan berhenti, sebab di melodi itu adalah dakwah, boleh bawa Islam. Sebab bila Nelofa berada dalam rancangan tu pakai tudung, orang semua akan tiru tudung tu. Kalaulah pengacara meletup tadi bukan daripada wanita pakai tudung, orang akan tiru yang tak pakai tudung. Jadikan penampilan itu dakwah, jadikan benda tu sebagai dakwah. Dia kata apa? Tak pernah ustaz bagi tahu kat saya macam tu. Inilah kali pertama ustaz bagi tahu kat saya. Nampak? Cuma malang saya tak sehandsome PU tuan. Itu saja. Cuba tuan-tuan bayang tengok, berapa ramai orang yang bagi endorsement agama pada dia, pada orang macam tu. Sebab tu ramai orang bila buat kerja dunia, dia rasa dia berpisah daripada akhirat. Saya kata kak tu balik, kak kerja lembaga hasil, itulah agama. Betul ke ustaz? Macam dok ya? Sebab apa dok? Dia kata sebab ustaz dengan ustaz Zalim tak pernah beritahu. Bahkan saya selalu dengar kuliah dan ceramah, kita ni asyik sibuk dengan dunia, kita ni asyik sibuk dengan dunia, kita ni terlampau sibuk dengan dunia, terlupa nak baca Quran. Tuan-tuan, mana lebih penting? Ni soalan danger ni. Mana lebih penting? Baca Quran, amal Quran. Kalau tanya dua-dua, mana dua-dua penting? Ya, baca Quran dan amal Quran. Tapi kalau tak sempat baca Quran, tapi sempat beramal dengan Quran, mana lagi penting? Dalam Quran disuruh kita amanah, kan? Allah suruh kepada kita amanah. Apa dia ayat tu? Wa takunu amanatikum, ambillah amanah-amanah kamu. La takhunullaha wa rasul, jangan khianat Allah dan Rasul. Jadilah orang yang amanah. Kita amanah buat kerja. Bila kita orang betul duduk di situ, kita menaikkan sistem yang baik. Saya pergi ke Afin Bank. Ramai orang tak tahu Afin Bank sudah mengesot pelan-pelan daripada sistem ribawi kepada sistem Islamik sepenuhnya. Ramai tak tahu. Bila saya pergi, saya mengajar di Afin Bank, dia berkata, ustaz, sekarang yang jadi manager yang paling atas, dia panggil apa, director manager, managing directing, dia kata bahawa yang paling atas tu sudah pelan-pelan ustaz nak tukar semua sistem, nak bagi jadi Islamik, nak bagi jadi Islamic window, semua berasaskan kepada Islam. Tapi dia pelan-pelan ustaz, tak boleh cepat-cepat, tapi pelan-pelan tu kita buat satu-satu. Betul tak tuan? Sebab dalam kita duk pulun sistem Islam dan ada orang bertukar lumu duduk di situ, ada ustaz-ustaz kita dipanggil, tuan-tuan, mereka buat kerja agama. Saya pergi MSN, Majlis Sukan Negara, saya jumpa satu ustaz duduk di situ. Dia satu-satunya ustaz berada di situ. Saya kata, macam mana ustaz boleh sesat duduk sini? Saya pun tak tahu, dia kata. Minta kerja boleh di sini. Sini ustaz nak berdepan dengan
Dengan apa? Dengan apa hak Jim Rama tu, apa nama? Fatihah ke apa nama? Lupa saya dulu. Dia kata ustaz nak urus tu pening kepala, kepiah duduk atas kepala, pening tu. Saya kata ustaz kena turun, ni jihad ustaz ni. Tapi betul ustaz saya duduk sini lama ustaz, alhamdulillah. Dia kata pernah apa nama manager di situ, saya tak ingatlah jawatan apa tertinggi, tapi dia orang paling tinggi situ. Kita kalah sepak takraw. Kita kalah sepak takraw ustaz. Bila salah kalah sepak takraw, dia pun kata, kawan tu kata ke kami lah, duduk sini, apa pandangan ustaz ni? Kita ni kalah ni pasal apa? Saya jawab pada bos. Saya kata, bos, mungkin kita langgar syariat kot tu Tuhan tak pergi menang. Pasal player kita semua pakai seluar pendek. Bos tu rasional. Oh ya ke? Try kita cari hak seluar panjang. Sejak itu mereka mula mencari pemain sepak takraw negara yang tutup aurat. Dia ambil mana budak-budak tutup aurat ni? Budak-budak sekolah agama yang ada talent, boleh main sepak takraw. Tak, saya terbuka sepak takraw lah ni. Ada orang-orang yang pakai seluar panjang bermain sepak takraw. Kalau semua pakat berzikir di rumah Allah, semua pakat nak sibuk masuk syurga, siapa nak jaga dunia tu? Siapa nak sibuk uruskan yang tu? Jadi maksud saya, kita tak boleh tinggal di luar sana. Sebab tu saya selalu ceramah, tak boleh hanya ambil akhirat tapi tinggalkan dunia. Tak boleh. Akhirat dengan dunia mesti digabungkan. Walaupun Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah mata', benda yang menipu. Bila mana dia jadi menipu? Bila digunakan untuk hancurkan manusia. Tapi ad-dunya wahwal akhirah. Dunia itu akan dikira akhirat apabila dia di-convert menjadi akhirat. Ada orang pandai buat tudung, buat telekung, dia pun buat telekung Siti Khadijah. Dia pun naik iklan, teringin nak pakai tudung telekung Siti Khadijah. Kata mak di dalam hati, nak apa tak wani? Naik iklan tu. Ada orang galakkan dia buat. Dia pun buat yang lembut, cantik, pakai solat sedap, menyebabkan orang datang solat jadi selesa. Kalau nak pandang side negatif, orang kata apa? Telekung apa mahal sampai 200 lebih, 300 lebih ni mesti nak tunjuk ke orang. Betul tak? Boleh tak kita pandang side positif? Boleh tak? Daripada pakai tudung-tudung yang tak lembut, jahit tak kemah, duk kena tani sakit, kan? Angkat takbir rasa macam kenapa ni tak tahu. Daripada ada dapat telekung dan tudung macam tu yang menyebabkan orang rasa selesa, beribadah jadi tenang. Nak tanya, salahkah pakai elok dan buat benda lebih baik? Ada seorang ulama tuan-tuan di zaman dia ni, dia berdepan dengan anak murid dia. Dia ajar pasal zuhud. Dia kata zuhud begini-begini, zuhud kena begini. Zuhud membuang cinta dunia daripada diri kamu. Zuhudlah kamu dengan dunia. Tiba-tiba satu hari dia keluar nak pergi masjid. Dia jumpa dengan anak murid yang dengar pengajian dia tu. Tiba-tiba pakaiannya butang besar tuan-tuan, kain yang paling selesa, baju yang paling cantik, nak pergi menghadap Allah. Anak murid dia kata apa? Macam ni ke zuhud? Kata zuhud. Apa jawab tok guru tu? Sebab anak murid dia compare. Anak murid dia kata apa? Nabi dulu tak pakai macam ni, kenapa tok guru pakai macam ni? Maka apa jawab dia? Jawab tok guru tadi, kalau Nabi hidup di zaman kita hari ini, inilah pakaian yang Nabi akan pakai. Kenapa Nabi tak pakai pakaian ini? Kerana di zaman Nabi, Nabi tak sempat tengok Islam menang. Nabi tak sempat tengok Islam berkembang luas. Nabi hanya sempat menang di kota Madinah sahaja. Sudah tentu orang masih susah, Nabi tak pakai pakaian ini kerana suasana zaman itu masih susah. Tapi kalau Nabi sudah menghadapi kesenangan macam kita, inilah pakaian Rasulullah. Sajalah tanya soalan ni mungkin nampak danger, tapi inilah soalannya. Kalau Nabi hidup zaman kita, kereta apa dia pakai? Entah agak-agak kancil. Entah. Unta Nabi nama Qaswah. Unta yang dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar, yang paling mantap, yang paling mahal, yang paling kuat. Unta itulah yang Nabi naik dengan Abu Bakar berhijrah ke kota
Madinah. Selepas Nabi wafat, unta tu masih hidup. Qaswah adalah unta yang kuat dan hebat. Kalaulah zaman tu ada kereta, kereta apa Abu Bakar bagi ke Nabi? Saya kata Q7 lah, ambil sebenarnya nama Qaswah, tuan-tuan. Kenapa orang tak berani bincang tajuk ni? Sebab semua orang kata kena zuhud. Dunia ni kena tinggal, ustaz. Kita kalau masih ada bibit-bibit cinta dunia, kita takkan masuk syurga. Siapa suruh cinta dunia? Kita suruh menguasai dunia. Cinta dunia tu salah. Menguasai dunia tu wajib. Macam mana, tuan-tuan? Tiba-tiba datang kempen, kita kena tinggal dunia. Kempen tu dah salah. Yang kita kena kempen, tinggalkan cinta dunia, jangan tinggalkan dunia. Sebab hari ni semua pakat tinggal dunia, makanan kita ditentukan oleh orang lain. Tuan-tuan, boleh ada sos nama dia Linggam. Orang Melayu kita beli dia ni, jilat jari. Linggam, bukan namanya Abdullah Linggam. Linggam, tuan-tuan. Nak marah dekat Linggam? Tak boleh. Kicap kita ada? Ada, bukan tak ada. Ada, bukan tak ada. Tapi kenapa tak melata? Kenapa tak banyak? Satu tadilah. Kita buat ni biasa-biasa, ustaz. Buat ni sementara, lepas ni nak mati dah. Patut kena buat sampai jadi. Ada legasi kena tinggal. Jadilah macam Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ni kaya. Dia rumah sewa banyak. Dia betul-betul macam Ismit Ulam Raja, tuan-tuan. Kaya. Duit banyak. Dia ada anak nama Abdullah bin Zubair. Tapi dia nak train anak dia. Bila orang tengok Abdullah bin Zubair dalam perkara dunia, buat kerja, mewarisi harta ayah dia dan buat kerja, orang kata Abdullah bin Zubair ni tak ingat mati terus. Dia ni betul-betul gila dunia. Tapi bila orang tengok dia pergi masjid dan rumah Allah, orang kata dia ni ingat akhirat sungguh, sampai tak ada dunia pada wajah dia. Bolehkah kita jadi macam tu? Ini yang kita kena kempen anak kita, kena kempen keluarga kita. Abah nak tengok kamu menguasai, tak boleh biar dah. Hang bidang apa? Saya bidang kontraktor, abah. Patut hang kena buat jadi kontraktor besar, pakat dengan orang Islam, buat rumah untuk orang Islam. Jangan bagi rumah tak menghadap kiblat. Buat betul-betul, jangan sampai tandas menghadap ke arah kiblat. Hampalah kontraktornya, hampa kena tentukan, hampa kena bersatu dengan semua orang. Tapi bila bab tu, tuan-tuan, orang semua berlepas tangan. Ada satu orang duduk di Bangi, tuan-tuan, merayu kat saya. Dia sedang nak buat satu projek, tuan-tuan, projek perumahan di Bangi. Dia kata, ustaz, saya ni sampai fed up dah, ustaz, pening kepala, ustaz. Saya tak tahu nak cari siapa dah. Tak ada siapa nak tolong. Saya buka sekali dia kata. Saya buka sekali pada semua orang. Tiba-tiba Cina terus datang. Kenapa orang kita tak nampak ni sebagai jihad, ustaz? Kenapa orang kita tak nampak ini seumpama pahalanya sama banyak dengan amalan-amalan lain? Saya nak kata apa? Orang tak nampak. Sebab tu di sinilah, tuan-tuan, saya kata mari kita buat apa yang kita sedang buat hari ni. Surau dan masjid tempat kita recharge. Keluar supaya kita boleh buat kerja. Masuk ke dalam rumah Allah kita kuat. Keluar kita lagi kuat. Ingatlah, handphone ni, handphone bateri bateri handphone, bateri iPhone ke apa lagi, apa je nama lagi, Samsung ke, pakailah jenama apa pun, tuan-tuan, kalau tidak digunakan, duk charge, jadi apa bateri? Gelembung, tuan-tuan. Orang kita charge hari-hari, masuk zikir hari, baca Quran hari, sehingga buat kelompok tilawah Quran, alhamdulillah. Tapi charge tak guna. Jadi apa, tuan-tuan? Patut lepas charge keluar, lepas charge menguasai, lepas charge milikan. Allah bagi ruang baik. Saya sebut di mana-mana surau. Saya kata surau adalah tempat kumpul data. Orang tak percaya cakap saya. Saya pergi mana-mana, saya tak jumpa orang kumpul data di surau. Tuan-tuan, kenapa Touch and Go dia buat e-wallet?
Sebab apa tuan-tuan? Sebab data. Tuan-tuan, Facebook, Mark Zuckerberg, dia jumpa dengan Jan Koum. Jan Koum ni siapa tuan-tuan? Yang buat WhatsApp. WhatsApp ni tujuan Jan Koum buat dengan rakan partner. Situ pun ada seorang rakan partner dia. Dia buat tu adalah tujuan untuk orang buat komunikasi antara kita. Boleh hantar secara percuma. Ingat sebelum ada WhatsApp ada apa? Mesej tuan-tuan. Mesej kan kena bayar sekupang kan 2 rupang, saya tak ingat zaman tu. Pernah pakai BlackBerry? Tuan-tuan duduk zaman mana ni? BlackBerry, dia ada BlackBerry Messenger. Pernah pakai? Kita pakai BlackBerry tu sebab nak message free. BlackBerry to BlackBerry free. BlackBerry mati pasal apa? Jan Koum datang buat WhatsApp. Banyak lagi lah yang menyebabkan dia mati, tapi salah satunya adalah kerana Jan Koum datang buat WhatsApp. WhatsApp ini dia buat untuk semua orang komunikasi free. Dia cuma kenakan yuran $1 sahaja 1 tahun. $1 1 tahun boleh bayar lah. Tiba-tiba Mark Zuckerberg nampak, dia beli WhatsApp. Berapa dia beli? Tak silap saya 18 bilion. Bilion tak sedap, bilion tuan-tuan. Baru sedap. Convincing sikit tuan-tuan. 18 bilion dia beli. Bila beli tuan-tuan, Jan Koum pun kaya, jadi billionaire. Jan Koum dengan kawannya bagi tahu, WhatsApp kita tak nak ambil data orang. Sebab itu data kita jangan kacau. Mark Zuckerberg tak setuju. Dia mengubah. Hari ni tuan-tuan, siapa main Facebook? Macam Encik ada Facebook, akak ada Facebook. Kalau tak ada Facebook, lemahlah imannya. Betul. Sebab Facebook tempat menyebarkan banyak benda baik kalau kita nak kan. Perasan tak? Newsfeed yang naik pada kita tu adalah apa yang kita condong. Betul tak? Tiba-tiba kita fikir, mana nak cari ni? Tengok ada lah ni. Dia macam tahu apa yang sedang kita cakap. Macam mana dia tahu? Sebab data semua ada dalam WhatsApp. Dia tahu conversation kita, dia tahu apa yang kita minat. Hingga dia susun AI pada kita, semua keluar apa yang kita minat. Sekali kita buka Nelofa, lepas tu video Nelofa, sampai orang geram. Nelofa menikah baru ni, dia ambil pisau plastik, dia nak potong tangan dia, geram. Pasal dia minat Nelofa. Nak cerita, dia ada data. Dengan data itu, dia boleh buat macam-macam. Dia boleh bagi ruang bisnes ke orang. Masjid ada data tak? Informasi bukan data. Tahu, ni pakcik ni nama ni kawan ni tahu. Tapi data ada tak? Tak ada. Nombor telefon kawan tu pun tak ada. Siapa dia pun tak ada. Bini dia berapa pun tak tahu. Anaknya berapa pun tak tahu. Siapa anak dia? Akhir sekali kita random. Bila kita random, kita kata, kenapalah orang muda tak datang masjid? Kenapalah tak ada orang muda? Rupanya cek-cek data, situ semua mandul rupanya. Memang tak ada orang muda. Ataupun bila cek-cek, memang dia ada anak, tapi semua anaknya berada di luar. Bila boleh tahu itu? Bila data berada di tangan. Data ada tak depan mata? Ada. Tapi tak pernah siapa pun ambil. Sebab tu Allah suruh berjemaah 5 kali sehari. Bukan mari tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Allah masukkan kami dalam syurga. Tak kenal kanan dan kiri. Tidak, macam Quran suruh lita'arafu, untuk saling kenal, mengenal. Allah suruh jaga data ni. Kan? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kenal kawan ni, anak dia berapa, apa rumah dia, jalan berapa, kerjanya apa. Paling menarik sekali, boleh tahu income dia berapa. Sebab saya pernah pergi satu surau tau. Surau tu nak buat wiring. Bila nak buat wiring, dia pun umum, tuan-tuan kita nak buat wiring ni, boleh tak tuan-tuan bagi sumbangan? Apa jadi? Maka masuklah tabung RM1, RM2, RM1, RM2, RM1, RM2. Lalu dia kata kat saya, Ustaz, kita dah 11 bulan wiring duk tergendala lagi. Saya tanya dia, tak ada kontraktor sini ke? Ada, tapi tak tahu siapa dia. Saya kata, cuba abang collect data.
Orang mari surau, apa salahnya ambil nombor telefon, ambil kerja apa. Semoga bila kita perlukan sesuatu, kita terus direct pada orang tu. Oh, kontraktor kelas A ada sekian, kontraktor ada sekian, orang ni ada sekian, duit ada sekian, kalau tak cukup orang kaya ada sekian. Benda tu menyebabkan surau tidak ada masalah. Entah. Tapi susah nak buat. Sebab apa? Sebab orang semua fikir itu dunia, ustaz, kiamat dah dekat. Jangan sibuk sangat, Dajjal pun dah nak keluar, ustaz duk sibuk apa? Dah. Sebab tu ada seorang kawan, lama dah cerita ni. Tak tahu cerita senyata belum tidak? Seorang kawan, dia cerita pada saya investment. Dia kata, ustaz, saya nak masuk satu investment. Tapi masalahnya investment tu dia akan makan masa panjang, 10 tahun baru dapat duit. Saya kata, masuk baguslah 10 tahun. Tapi masalah ustaz, Dajjal dah datang, kata dia. Saya kata, dia kena pedajai dengan siapa ni? Orang Islam tak berani invest, orang Islam tak berani buat benda besar, orang Islam tak berani nak buat satu benda yang makan masa panjang, sebab mereka ingat tak lama lagi Dajjal dah nak datang. Dajjal bukan urusan kita, Nabi Isa bukan urusan kita. Urusan kita adalah standby kedatangan Nabi Isa. Urusan kita adalah berani untuk menjadi tentera bagi melawan Dajjal. Itu urusan kita. Urusan bila bukan urusan kita. Urusan bersedia adalah urusan kita. Ingat Nabi bila ada orang datang pada dia tanya soalan, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat? Yang pelik, orang hari ini berani buat teori bila kiamat. Dia kata durang dah keluar. Bila durang dah keluar, tak lama lagi kiamat pun jadi. Ada satu ustaz di Indonesia, nama sebiji macam saya, Zulkifli Ahmad, karut sungguh. Dia bagi tarikh terus, sebab dia kata untuk Ramadan yang lepas, bila macam mana tu, saya tak ingat dia punya istilah dia, Ramadan lepas tu tandanya lepas ni kiamat akan jadi. Tarikh sekian, tengok kiamat tak jadi, dia yang hilang, tak tahu di mana lah, tuan-tuan. Jangan berani buat teori, tuan-tuan. Nabi tak berani ramal pun. Bila sahabat tanya, mata sa'ah, bila kiamat? Nabi tak kata as-sa'ah qarib, kiamat sudah hampir. Tak, Nabi tak kata. Nabi tanya soalan, ma'adattalah, yang duk hang sibuk-sibuk kiamat, apa persediaan hang? Macam Nabi nak buat satu reverse psikologi. Tak, kiamat tu kerja Allah Ta'ala, kerja hang bersedia. Kita bimbang. Rupanya bukan Yahudi yang menjahanamkan kita. Kita bimbang. Israel tak pernah kacau kita pun. Kita bimbang. Kristen tak pernah buat apa kat kita pun. Kita bimbang. Yang menghancurkan kita adalah kita sendiri, sebab salah faham maksud hidup di atas muka bumi. Saya kembali pada soalan, nak tanya, miliki harta ini wajib ke sunat, tuan-tuan? Tambah soalan lagi, solat tu wajib ke sunat? Wajib. Miliki harta macam tak apa clear je, pandang macam ikan mah, tak dengar anda. Kenapa memiliki harta tu wajib? Sebab zakat tu wajib. Kan Allah suruh keluar zakat. Syarat keluar zakat kena ada harta. Nak tanya, zakat ni wajib ke sunat? Wajib bila kena keluar zakat. Bila ada harta. So sebagai orang beriman, dia kena cari harta untuk keluar zakat. Kerana untuk sampai ke wajib itu, wajib memiliki harta. Sembahyang tutup aurat wajib ke sunat? Wajib. Kain kena beli ke boleh curi? Beli. Nak solat jemaah kena ada bangunan, betul? Tadi saya sampai surah An-Nur belah sana. Saya kata, cantik lain macam. Sebenarnya itu komen surah tak cantik mana pun. Silap surau rupanya kan. Nak siapkan surau kena ada harta. Harta tak boleh harta haram, mesti harta yang baik. Ni kipas duk jalan ni, elektrik jalan, siapa bayar bil? Memiliki harta tu wajib, sebab nak bagi agama tu jalan. Kita nak pergi haji, wajib ke sunat? Ada harta ini. Walillahi 'alan nasi hajjul baitu man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji bagi siapa yang istita'ah. Istita'ah tu kata ulama adalah memiliki harta. Seorang ulama di zaman dia tengok ada orang pergi haji
tak bawa apa-apa, lenggang kangkung. Lenggang kangkung berjalan nak pergi haji. Dia pun tanya, tak bawa apa ke? Apa bekalan kamu? Dia pun jawab apa? Nahnu natawakkalu ala Allah. Kami tawakal pada Allah. Ulama tu marah terus. Hampa silap masuk tawakal. Tawakal i'dad dulu, isti'dad dulu, siapkan benda baru tawakal. Perjalanan tu tawakal, tapi persediaan tidak boleh tawakal. Kalau faham makni tuan-tuan, tak ada orang yang di dunia ni rasa yang dia buat tu dunia tapi semua jadi akhirat. Percaya, sebab ending jahat-jahat sajat pun keluar zakat tuan-tuan. Tak kena sajat tuan-tuan. Nakal-nakal sajat pun pergi umrah pakai tudung tuan-tuan. Ustaz manalah yang dia perkena. Ustaz tu jadi mutawif dia, menjadi tukang bawa dia lah. Nakal-nakal mana pun orang Islam, ending dia di masjid juga, betul tak? Kok mana pun dia akan datang juga ke rumah Allah. Tak masa Ramadan mesti datang, betul tak? Percaya tak tuan-tuan, hari pertama nanti bila dah start Ramadan, tuan-tuan akan jumpa orang yang tak pernah mari surau. Tuan-tuan, dia ni duduk sini ke? Tak pernah nampak. Maka orang hak lama di surau pun kata, hantu kubur labur nak keluar. Kan? Nak beritahu orang ada sifat nak beragama. Lepas tu kerja kita semua baik. Wakaf tuan-tuan. Ada seorang orang Johor tuan-tuan, Datuk Ali Hashim. Apa nak? Dia buat wakaf korporat. Hebat tuan. Sebab dia tengok harta wakaf di Johor banyak tak diuruskan, dia buat wakaf korporat. Saya yakin tuan-tuan, kalau semua orang percaya ekonomi itu sebahagian daripada iman, ini punca Cina akan masuk Islam. Tuan-tuan tahu tak MBG, Money Back Guarantee? Buah. Dia ada jual buah tu, MBG warna merah tu, dia ada jual buah. Kalau tuan-tuan pergi pasar raya, tak tahu sini tak ada. Sini takkan hutan sangat, ada kan dia Tesco semua kan. Jadi tengok kau ada MBG apa semua tu, money back guarantee. Saya ingat itu Cina punya. Lala betul Cina punya. Tapi rupanya dia punya token dia mu'allaf masuk Islam. Dia pun buat jual buah, meniaga buah tuan-tuan. Tapi baru ni dia pergi haji selasa dengan saya punya kawan. Kata nama dia Adnan Ustaz. Dia yang buat MBG tu. Dia ambil pekerja Indonesia. Nampak tak? Dengan sebab dia Islam, dia bagi pekerjaan kepada orang Islam. Bagi pekerjaan tu menyelamatkan mereka daripada mencuri. Sebab mereka bekerja itulah mereka boleh pakai tudung. Sebab mereka bekerja itulah mereka boleh untuk bagi rezeki ataupun mengagihkan rezeki di kalangan keluarga mereka. Sebab itulah mereka selamat iman. Besar tak jasa dia? Besar. Tuan, Islam, syarikat Islam. Jadi kalau orang Cina tahu sistem Islam ni sangat ekonomik, dia masuk Islam. Cuma sebab orang Islam teriduk sibuk dengan benda lain, tak sibuk menguruskan dunia, habis. Tan Sri Ali Hashim, dia pernah buat benda ni, wakaf korporat. Bahkan saya bawa ni, dia jumpa dengan Toke KK Mat. Kalau KK Mat tak kenal, saya balik ceramah malam. KK Mat pun tak tahu payah. KK Mat tiba-tiba telefon kawan saya. Kebetulan dia ada deal nak buat hartanah dengan kawan saya. Tiba-tiba dia telefon balik. Dia kata, saya mau bayar zakat boleh? Dia nak bayar zakat tapi dia tak Islam. Dia nak bayar zakat. Kawan saya kebetulan tahu di lembaga hasil ada orang boleh uruskan. Dia tanya di lembaga hasil, bolehkah orang tak Islam bayar zakat? Jawapan lembaga hasil, tak boleh, kerana syarat untuk bayar zakat mesti Islam. Bila tanya dia, kenapa tuan nak bayar zakat? Dia kata, sebab saya tengok dengan sistem zakat ini, semua orang dapat manfaat. Saya rasa nak bagi zakat, tapi tak boleh, saya nak buat macam mana? Apa kawan saya kata? Tuan masuk Islam lah. Kempen tak? Kempen. Dia pun, boleh juga, tapi tak berani lagi. Dan
kalau orang berjalan. Tapi kalau orang bertindiri, siapa bertindiri? Zikir-zikir dia, solat-solat dia, haji-haji dia, ibadah-ibadah dia. Jadi apa di luar sana dia tak peduli. Orang kuasai dunia ke, jatuh ke dunia politik jadi apa, ekonomi jadi apa, sistem jadi apa, dia tidak ambil tahu. Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa tak ambil tahu urusan orang Islam, sembahyanglah banyak mana pun, dia tak termasuk kelompok orang Islam itu. Jadi saya nak tuan-tuan, mari kita buat kebaikan. Apa tuan-tuan? Saya baru ni kata, kena buatlah, benda tak ada. Apa tak ada? Kolam orang Islam tak ada. Saya duduk pergi swimming tuan-tuan di Bukit Jalil. Kebetulan rumah saya dekat Bukit Jalil. Pergi swimming, tak jumpa kolam orang Islam. Terpaksa Cina tu, tuan-tuan, Cina bukan pakai tudung macam ni. Teruk. Maka bila saya kata kena buat kolam, ada orang kata, mana kami mampu ustaz? Baik, saya tukar nada. Saya kata tak perlu buat apa yang kita tak mampu, buat apa yang kita mampu. Kalau semua orang anggap kerja di luar sana adalah jihad, saya memang naga buah ustaz, naga kecil-kecil. Jihad sebab hang cuba selamatkan makanan orang Islam. Kurang-kurang hang boleh menjual buah untuk family hang sekaligus, tapi masa yang sama ada orang Islam boleh gunakan perkhidmatan hang. Sebab muamalah di kalangan orang Islam adalah wajib. Jangan lupa tu. Saya tak ada apa ustaz, saya ada anak 5 orang. Ya, bagi nasihat betul. Jangan bagi nasihat silap. Yang kata mak tengok kamu ni sibuk sangat dengan dunia sampai tak ingat akhirat. Tukar sikit ya. Mak tengok kamu ni sibuk dunia tu bagus dah, tapi kena akhirat kena jaga. Kena dua-dua sekali. Jangan dunia saja. Kalau tidak kita rugi. Sebab dunia tadi boleh convert jadi akhirat. Itu nasihat tu. Yang sibuk buat satu kena buat tuan-tuan. Dan yang ada kepakaran satu kena anggap itu kepakaran Islam. Maknanya banyak benda tak ada tuan-tuan pada kita. Kan? Sampai tahap nak makan mami pun kena ambil yang Melaka punya tuan-tuan. Tak ada. Orang kita pula bila berniaga lebih kurang begitu ya. Bila buat satu tak bersungguh-sungguh tuan-tuan. Kenapa? Dunia ustaz. Tu tak mau. Itu adalah akhirat. Allah tanya amanah tu. Kan? Allah tanya amanah tu. Kan? Betul semalam tadi duduk dengar ceramah apa nama satu ustaz, satu apa nama ustaz tu, tuan-tuan kenal ustaz tu. Dia cerita pasal, dia cerita bohong. Tapi kita boleh ceritalah, dia cerita pasal ada satu orang yang buat bah. Bila buat bah, dia bawa daripada Kuala Lumpur pergi Kelantan. Ustaz Badri Shah, Ustaz Badri Shah cerita, pergi Kelantan. Bawa bah punya laju, kono pergi kono mai sampai di Kelantan. Bawa pula 140. Lalas sampai Kelantan. Lalas bila mati, temu dengan malaikat tanya kerja apa? Kerja driver bah. Bawa saya mana? Daripada KL ke Kelantan. Berapa laju bawa? 140. Oh, malaikat kata bagus. Nah, masuk syurga kelas pertama. Oh, belakang dia ustaz. Turn ustaz pula. Ustaz pula malaikat tanya, kerja apa? Kerja ustaz. Oh, kerja ustaz. Ceramah. Semua sapu. Isra' Mi'raj, semua sapu kan. Nah, kunci syurga kelas bawah sikit. Pasal apa saya kelas bawah? Dia tu kelas atas. Patut jayalah kelas atas. Saya ustaz. Dia tu driver bah. Malaikat kata, dia tu driver bah, bawa bah laju. Sampai hari-hari dia buat bah laju, semua orang dalam bah ingat Allah. Bila dia kono laju, Allahu Akbar, mati aku ni. Allahu Akbar, nak jahanam aku ni. Kan? Dia ingat Allah Ta'ala, tak nak seorang pun lena dalam bah tu. Hang start ceramah, semua pakat lena, tak ingat Allah habis. Tuhan dapat syurga ke anda. Cerita bahawa kerja apa pun tak apa. Yang penting kerja tu boleh bawa orang kepada Islam dan kebaikan. Saya naik satu bah dulu, bah perdana. Tuan-tuan pernah naik bah perdana? Bah perdana ni orang Islam kita punya. Tuan-tuan, dia invest banyak. Dia ada berapa orang investor bersama dengan dia. Akhir sekali dia buat satu RNR yang dekat satu kawasan tu, memang bah dia saja. Menarik sekali, dia bubuh iklan dalam TV tuan-tuan. Iklan dia apa? Waktu solat. Waktu solat ini ditaja oleh bas ekspres perdana. Bas ditukar 5 tahun sekali. Bas yang sangat-sangat berwibawa. Contoh gitulah. Dia buat iklan tu, akhir sekali dia jadi produk orang Islam. Orang pakai time solat, dia singgah berhenti untuk solat.
Nak cerita jadi akhirat walaupun dia buat kerja dunia. Mudah-mudahan ucapan ni baik insya-Allah. Berhenti kat itulah insya-Allah. Tak tahulah sampai maksud ke dak, habis dah ceramah dah. Kalau tak sampai, tuan-tuan bagi sampai sendirilah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat pada kita supaya jangan berhenti. Sebab saya sangat takut hari ini banyak orang guna silap agama. Banyak orang guna silap agama, terutama dalam bab berdoa. Saya tegur sikitlah baru ni, tapi tak tahulah teguran saya tu ramai orang tak setuju. Doa ni dia ada fungsi dia, tapi orang banyak salah fungsi doa. Contoh, ada orang mengajak kita nak selamat baca doa. Baca doa ni confirm anda selamat. Oh, bahaya tu. Baru ni ada satu ustazah, saya sebutlah nama, Ustazah Asma. Dia pergi temu rumah satu makcik. Makcik tua umur 70. Makcik tu dia ada sebuah kebun. Kebun dia babi dengan kera ada kawasan tu. Dia kata setelah makcik baca ayat Quran ni, beruk dengan beruk dah kera dengan babi dah tak datang. Oh tu Ustaz sama kata, baca doa apa? Ni doa dia. Yang paling tak tahan tu bila sebut yang hujung tu, tak payah pagar-pagar dah. Baca ayat ni je. Oh bahaya. Itu bahaya. Sebab fungsi doa bukan di situ. Fungsi doa adalah kita membaca doa masa sama kita kena buat kerja. Pagar tetap kena pagar. Doa tetap kena baca. Ada pula satu orang baru ni dia accident, dia buat video. Dia kata dia accident tu kereta dia hancur. Dia kata kalau tengok tang kereta tu saya patut mati dah, tapi berkat tadi saya baca doa, saya pun selamat. Oh takut terus. Doa ni fungsi dia adalah untuk kita menjadi protection, tapi tak boleh hanya doa, mesti bersama dengan usaha, tawakal, ikhtiar kena ada. Kena betul kan? Sebab bimbang. Saya ni ustaz tiap malam berdoa bagi anak soleh tapi tak jadi. Tak tahu kok salah apa saya ni, kok makan haram ke apa. Dah. Nak cerita, kalau tuan-tuan nak tahu anak-anak yang paling nakal ni, saya dedah rasa anak-anak paling nakal dan jahat anak-anak ustaz. Dah. Saya ada 13 orang anak dah. Bulan depan beranak seorang lagi tuan-tuan. Kan? Sebab saya bini 2 tuan-tuan. Tuan-tuan tak payahlah tiru saya. Kan tuan-tuan. Kan? Dan saya tak buang masa, dan saya tak membazir. Membazir tu sahabat syaitan tuan-tuan. Saya tak mau jadi sahabat syaitan. Jadi ceritanya, anak-anak saya memang paling nakal. Di sekolah paling masalah. Adakah saya tak baca doa? Oh, doa siang, pagi, malam. Dah. Takut orang salah faham. Doa bukan itu fungsi dia. Doa ni fungsi dia apa? Untuk menenangkan hati kita. Semoga bila hati kita tenang, kerja kita betul. Bila kita baca doa, kita tenang naik kenderaan. Subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Tenang. Tapi kalau accident, bukan salah doa itu, salah kita. Kalau selamat, bukan pasal doa, pasal Allah menjadikan keselamatan untuk kita. Tapi usaha tetap kena ada, seatbelt tetap kena pakai, handphone tak boleh main. Dah lah hang tekan minyak laju, harap doa mampu. Naik kereta macam kawak. Tuan-tuan tahu kawak ni orang Kedah panggil, sini orang panggil puak tu. Macam pelesik, tapi doa baca. Tiba-tiba accident, tak ada apa. Nasib baik baca doa. Dah. Nak cerita bahawa doa adalah penenang hati. Sebab tu kalau doa boleh menyebabkan selamat segala-galanya. Ingat tak? Nabi pernah angkat doa semasa nak perang Badar. Nabi angkat tangan tinggi macam ni. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli Islam lam tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau kau musnahkan tentera-tentera Badar daripada Islam ni, lepas ni tak ada orang dah sembahmu ya Allah. Tandanya Nabi doa tu untuk menenangkan hati, tapi Nabi tetap kena pergi perang. Doa kawannya adalah usaha. Tinggal motor di luar, tinggal kunci kali. Tawakal tu Allah. Kan? Datang menangis dadah, dia tengok siapa sedekah motor ni, tinggal kunci-kunci. Sebab disuruh dikasih sedekah. Tak boleh. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Satu sahabat mari ke masjid Nabi, unta tak ikat. Biar unta demikian. Nabi kata tu unta tak ikat. Dia kata tawakal tu 'ala Allah. Senang hati dia. Nabi kata fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila anda ikat, baru hang tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan lupa,
Usaha di luar sana juga adalah usaha. Membaca Quran juga adalah usaha. Solat malam juga adalah usaha. Datang berjemaah juga adalah usaha. Tapi dunia di luar juga adalah usaha. Gabungkan kedua itu sekali, barulah kita betul-betul bersedia balik bertemu dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala tanya nanti soalan dia. Boleh jawab soalan ni? Dulu makan mi mana? Rasa-rasa ada tak soalan tu? Makcik-makcik, kakak, agak-agak ada tak soalan tu? Mada ta'kul? Dulu makan apa? Ada tak? Mesti orang tu tak ada. Sebab apa? Ustaz, kami dengar tahlil tak ada pun. Talqin tak ada pun. Kami dengar talqin, dia tanya marabbuka. Kan bila hak baca talqin dia kata, bila datang dua malaikat kepada kamu, jawablah dengan lidah yang fasih lagi tenang. Bila ditanya oleh malaikat marabbuka, jawablah Allahu Rabbi. Bila ditanya wa man nabiyuka, jawablah Muhammadun Nabi. Wa ma qiblatuka, kita pun jawab al-Ka'batu qiblati. Tak jumpa pun ustaz soalan wa ma ta'kul. Tuan-tuan, dia mudah ya. Selagi kita bergerak atas muka bumi ini, perjalanan itu berkaitan dengan halal, haram, sunat, makruh, wajib. Ada soalan. Ada soalan, tuan-tuan. Yang tu lama. Kalau tanya 5 soalan tu, dah lama masuk syurga cepat. Banyak soalan lain. Agak-agak boleh jawab dah. Dulu kerja apa? Dulu kerja lembaga hasil. Perkenal ustaz tak? Ada ambil cukai-cukai pada ustaz? Ada, kena tuan-tuan. So kita nak bagi tahu bahawa biar kita ni kena tahu bahawa ada soalan-soalan yang kita akan ditanya. So kita dah buat sebaik-baik baik. Tuan-tuan di luar sana juga sibuk dengan urusan dunia yang menjadi akhirat, dan tuan-tuan sibuk dengan urusan akhirat, dah tentu Allah Ta'ala akan menilai kita dengan penuh kebaikan. Ingatlah, 10 orang masuk syurga, hampir kesemua adalah orang-orang yang memiliki harta. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Osman bin Affan. Walaupun Abu Bakar dikira miskin, tapi dia bukan miskin harta. Dia cuma hartanya habis, tapi dia punya idea masih lagi ada. Yang miskin betul-betul 2 orang ya, Omar dan Ali. Itu pun sebab dia tak mahu jadi kaya. Pilihan. Dia bukan miskin sebab dia memilih jadi miskin. Dia tak mau kaya, dia nak jadi miskin sebab dia rasa cukup. Tapi yang lain, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang menguasai. Ada pekerja banyak, rumah sewa banyak. Mereka lah yang menyebabkan Islam itu imarah, tuan-tuan. Wallahu alam, saya berhenti kat dulu. Mudah Allah bagi rahmat dan kebaikan. Terpanjang pula, tuan-tuan. Jadi cukuplah sekadar tu. Mudah Allah bagi rahmat. Tahu sakit pinggang lama-lama ceramah ni kan. Jadi mohon maaf. Mudah Allah bagi kebaikan kepada kita insya-Allah. Terima kasih atas jemputan. Kita bertemu di lain siaran di lain masa insya-Allah. Kalau ada tak puas hati, simpan dalam hati tuan-tuan, tak payahlah berdebat. Sebab biar apa yang kita sampaikan ini sekadar pandangan. Kalau betul-betul pandangan lah. Kalau tuan-tuan rasa tak selesa dengan apa yang saya sebut, tidak ada masalah. Tuan-tuan boleh memilih pandangan lain. Tak ada masalah. Baru ni lah saya buat satu video. Saya kata masjid ni pit stop. Kita singgah, solat, dengan kuliah, kita keluar. Mereka bantai saya kakau. Inilah ustaz sesat barat, kata dia. Masjid ni patut duduk lama-lama. Mana boleh duduk sekejap-sekejap. Orang dah tak mau masjid, suruh keluar masjid cepat pula. Dia salah faham. Saya kata keluar masjid buat kerja. Bukan duduk masjid tak buat apa-apa. Datang masjid dengar kuliah, ambil semangat, keluar buat kerja. Ni dak duduklah masjid lama-lama tak buat apa-apa. Duk kira berapa nama bulu yang ada di kapet masjid letih tuan. Jadi maknanya selagi tak buat sesuatu tak boleh, dia kena keluar insya-Allah. Jadi tak setuju dengan saya tak apa, tak ada masalah. Anggaplah ini adalah tazkirah. Manfaat ambil, faman yasha' falyu'min wa man yasha' falyakfur. Siapa nak ambil, tak mau tak ada masalah sebab tidak ada paksaan apa yang saya sebut. Tapi saya tak akan biarkan muka bumi ini dikuasai oleh orang lain. Sebab Allah janji pada kita muka bumi ini dimiliki ataupun diwarisi kepada kita. Kalau orang lain pegang, kita telah mengkhianati janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhirat saja ada, dunia tidak dikuasai, percayalah satu hari Islam akan hancur. La pun tak boleh buat apa dah. Orang guna nama Allah, kita boleh buat apa? Satu kelompok lah pergi balik ke mahkamah untuk bawa kes ni supaya dapat lawan balik.
Nampak? Tapi kenapa tak ada movement? Nak movement macam mana? Tuan-tuan, nak tanya, ustaz-ustaz sibuk nak pertahan agama Allah tu sibuk bertahan terhadap diri dia. Dan ni umrah tak boleh tuan-tuan, ada ustaz-ustaz niaga kambing lah ni. Kami ustaz-ustaz yang buat umrah di luar sana, tuan-tuan, kami terkesan tak ada kuliah ni setahun dah. Saya nasib baiklah ada simpanan sikit-sikit, jadi saya tak kisah sangatlah kan. Tapi ada ustaz-ustaz yang terpaksa buat kerja lain. Bila ustaz-ustaz yang jaga agama sibuk buat benda lain, sempat dia nak cakap pasal nama Allah ni orang pakai tak pakai? Tak dan lah. Sebab tu bahaya. Miskin menyebabkan orang lupa nak jaga agama. Tapi kalau kita ada kekuasaan, ada duit, ada kebendaan, kalau kita beriman, kita boleh jaga agama. Itu tujuan dia, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih banyak. Dua kali nak berhenti, Ustaz tak berhenti kan? Berhenti teruskan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu tabung tuan-tuan untuk sekolah dan kami